bersaing bukan sahaja di pasaran tempatan tapi juga di peringkat antarabangsa. Itulah cadangan daripada Yang Amat Tanjung Piai. Saya maklumkan bahawa sebenarnya kerajaan sudah pun memperkenalkan pelan induk bermula dilancarkan tahun lepas. Pelaksanaan bermula tahun ini untuk tempoh 5 tahun. Terdapat beberapa program, matlamatnya ialah yang pertama untuk memperbanyakkan penumbuhan entiti perniagaan, ya. Yang kedua ialah untuk meningkatkan PKS yang inovatif dan mempunyai pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga, meningkatkan produktiviti. Yang keempat ialah menukar entiti PKS yang tidak formal. Di Malaysia lebih 600,000 yang didaftarkan PKS, tetapi banyak lagi PKS tidak formal, ya, tidak didaftarkan. Maka kerajaan di bawah pelan induk ini berhasrat untuk mendaftarkan, memastikan bahawa PKS yang ini memasuki sektor formal, dengan itu lebih senang untuk kita buat pemantauan. Jadi itu jawapan kepada soalan umum yang dibuat oleh Yang Amat Tanjung Piai. Dan dengan langkah-langkah yang telah diambil ini, maka kerajaan berhasrat untuk meningkatkan sumbangan PKS kepada KDNK, iaitu kira-kira 32% pada tahun 2010 kepada kira-kira 41% menjelang tahun 2020, dan juga menyumbang kira-kira 60% kepada guna tenaga negara. Jadi PKS ini untuk makluman Yang Berhormat mengambil peranan amat penting dalam pembangunan negara, dan kerajaan bertekad melalui satu majlis yang dipengerusikan Perdana Menteri dinamakan Majlis Kebangsaan berkaitan dengan pembangunan PKS telah pun ditubuhkan. Ini mencerminkan betapa pentingnya PKS, dan majlis ini menghimpunkan hampir kesemua kementerian di negara kita ini supaya program-program yang melibatkan PKS dapat diselaraskan. Datuk yang kedua, isu kedua ialah isu harga kereta. PKS. Ya, Kota Melaka, Bang Wan. Terima kasih. Sila. Datuk Yang Betul. Terima kasih Yang Amat Menteri. Ya, tentang PKS, saya difahamkan untuk penerima Malaysian Brand. Saya difahamkan kebencian sudah bagi sebagai grant 400,000 kepada partisipan sebagai untuk menggerakkan mereka untuk mempromosikan bukan hanya Malaysian Brand tetapi terdaja nama mereka. Saya ingin tanya Yang Amat Menteri, selain tadi partisipan of the Malaysian Brand, apakah cara kementerian untuk membantu secara R&D yang kita difahamkan sektor pembuatan sekarang dapat banyak persaingan dengan negara Asia terutama negara China. Bagaimana kita menggerakkan dengan R&D supaya kita dapat juga mengeluarkan mesin-mesin yang masih pada setakat ini kita masih belum ada kemampuan. Bagaimana kita untuk menggerakkan R&D untuk pembuatan, untuk bersaingan dengan negara-negara China terutama? Ya. Datuk Yang Betul, soalan ini umum berkaitan dengan kegiatan-kegiatan R&D bagi membina kekuatan PKS kita supaya dapat bersaing dengan negara-negara pengeluar lain termasuk negara China. Yang pertamanya ingin saya tegaskan bahawa dalam beberapa sektor memang Malaysia sukar, PKS Malaysia sukar untuk membina kekuatan daya saing. Oleh hal demikian, banyak mesin-mesin yang digunakan dalam industri negara kita masih diimport daripada negara seperti Taiwan, China, Korea dan Jepun. Ya, ini keadaan semasa. Dan ini tidak semestinya tak baik, kerana apabila sesuatu mesin itu mempunyai daya pengeluaran yang lebih baik, ya, umpamanya ataupun cost efektif dengan izin, maka sudah pasti ada lebih wajar bagi industri kita untuk menggunakan mesin tersebut. Kalau tidak, daya pengeluarannya akan terjejas. Dalam benda itu, kerajaan juga ada dasar untuk menggalakkan R&D untuk membina kekuatan syarikat-syarikat tempatan. Umpamanya beberapa negeri dan negara kita ini sudah ada beberapa SME yang mampu untuk membina mesin-mesin, umpamanya untuk sektor elektronik. Ya, banyak syarikat-syarikat kecil sederhana di sekitar Pulau Pinang dan Lembah Kelang dan Johor yang telah mampu untuk mengeluarkan mesin-mesin. Saya bersetuju Yang Berhormat bahawa kapasitinya adalah rendah,
kerajaan telah menubuhkan satu tabung bernama Domestic Strategic Investment Fund, diumumkan tahun lepas, jumlahnya RM500 juta. Tujuannya ialah untuk menggalakkan khususnya syarikat Malaysia termasuk IKS bagi membina kekuatan dalam bidang R&D, termasuklah untuk membeli kepakaran daripada luar negara. Saya nak minta sedikit ada penjelasan. Yang Pak Menteri, salah satu cara untuk membuat R&D, cara fabrication, iaitu manufacturer dalaman atau negara kita ni dia boleh buat belikan mesin itu Disember semua di Disember, dan selepas buat R&D dia assemble balik. Adakah ini boleh minta bantuan dari kementerian? Kita seperti disebutkan tadi ada satu tabung bernama tabung pelaburan domestik strategik, ya, untuk membolehkan syarikat-syarikat IKS memohon daripada MIDA, ya, bagi membawa teknologi baru, ya, termasuk yang disebutnya umat tadi, dan bolehlah membuat permohonan kepada pihak MIDA. Sekarang ini kira-kira 100 juta ringgit telah pun dikeluarkan oleh tabung berkenaan. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua ialah berkaitan dengan harga kereta yang dibangkitkan oleh Pandan. Saya nak mula dengan mukadimahnya menyebut tentang evolusi cadangan inilah. Ya. Mula-mula Pandan dan PKR telah mengusulkan supaya bulan Julai tahun lepas supaya dihapuskan 100% duty excise. Isunya duty excise, ya. Kerana beza Barisan Nasional dengan PKR ini, dalam hal ini pendekatan PKR ialah menurunkan duty excise. Kerajaan Barisan Nasional berpendapat pada masa ini belum sesuai masanya, maka itulah sebabnya dilaksanakan dasar yang berbeza, tapi hasilnya tidak banyak perbezaan. Jadi ada 3 peringkat cadangan PKR ini. Yang pertama ialah untuk menghapuskan secara total abolition duty excise ini, ya. Yang lepas itu 3-4 bulan kemudian diusulkan pula dibuat pindaan, bahawa yang nak dicadangkan ialah secara beransur-ansur, iaitu 20% dan untuk 5 tahun. Maknanya 100% itu, dan akhir sekali di parlimen Yang Amat Pandan telah mencadangkan supaya ada 3 perkara, baru sebut 2 supaya diturunkan 5%. Jadi saya nak cerita evolusinya. Jadi ini pada kami menunjukkan bahawa Pandan mengakui bahawa jika sesuatu itu dilaksanakan secara mendadak, ya, hakikat bahawa Pandan dalam parlimen telah mencadangkan supaya diturunkan 5%, sebelum itu 20%, dan pada bulan Julai pada tahun lalu 100%. Ini menunjukkan bahawa Pandan peka bahawa penurunan secara mendadak duty ini akan menjejaskan industri kereta dalam negara kita. Ya. Jelasan Menteri, ya. Sila. Saya perlu sebut bahawa kenyataan Menteri itu memutabelitkan segala kenyataan yang telah dibuat oleh PKR dan juga Pakatan mengenai isu menurunkan harga kereta. Pertamanya, saya rasa sekarang ini pun Menteri bersetuju bahawa isu menurunkan harga kereta adalah tuntutan rakyat yang perlu dipenuhi oleh Barisan Nasional. Kerana ia bukan sahaja soal harga kereta murah, tetapi ia bersabit dengan soal keberhutangan dan juga hutang isi rumah yang terlalu menekan. Soalnya ialah, daripada awal lagi, PKR dan juga Pakatan telah menegaskan harga kereta naik kerana cukai yang dikenakan kepada setiap kereta, iaitu cukai excise. Cukai ini hanya dikenakan oleh kerajaan bermula tahun 2005 ke atas, setelah kita menandatangani perjanjian AFTA. Jadi kalau kerajaan memperkenalkan cukai, maka untuk menurunkan harga perlulah kerajaan menarik balik cukai. Persoalan yang telah pun dinyatakan daripada awal, yang Menteri perlu jawab, dari awal lagi kita menyatakan bahawa kita mampu menghapuskan secara beransur-ansur. Daripada hari pertama lagi kita menyatakan ia perlu dihapuskan secara beransur. Bezanya ialah Pakatan mencadangkan penurunan 20% setahun dengan peruntukan tambahan 2 bilion setahun supaya imbangan tunai itu kekal. Berbeza dengan yang dicadang dan dibawa oleh Menteri sekarang, iaitu untuk memujuk
pemasang-pemasang kereta menurunkan harga kereta mengikut cita rasa dan modal yang mana mereka nak turunkan. Mohon penjelasan Menteri. Ya. Saya baru mula baru. Saya kata bahawa itulah evolusinya mengikut kenyataan yang seperti ini 24 Julai 2012. Ya, Pandan masa itu belum Pandan lagi mengusulkan supaya dihapuskan 100% excise duty. Ya. Lepas itu seperti saya sebutkan tadi beransur-ansur. Memang 100% tapi beransur-ansur selama 5 tahun. Tapi pada mulanya bukan pada mulanya tak disebut ansur-ansur. Saya cerita ya, ini latar belakang. Tak berapa relevan lah latar belakang. Supaya saya nak sebut bahawa Pandan mengakui bahawa sesuatu jika dibuat mendadak sama ada kesan hasil atau harga keretanya akan banyak menimbulkan masalah kepada industri ini. Itu sebagai mukadimah. Saya nak rujuk kepada 4 dakwaan yang berhormat tadi. Jadi saya nak sebut, saya bukan bertablikkan, saya cuma memetik kenyataan Pandan. Ya, pada 24 Julai, pada mulanya disebut tentang penghapusan total. Lepas itu 20% penghapusan total 20% setiap Pandan, tahun. Pandan. Itu benda yang sama, Pandan, Menteri. tak boleh macam ni. Kena ikut peraturan. Maaf ya Ketua, tapi apabila kenyataan Menteri itu tidak benar, perlulah kita perbetulkan juga. Ya, kalau saya panggil boleh ucap ya. Ya, betul lah. Okay, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Ada 4 perkara yang dibangkitkan oleh Yang Hormat Pandan berkaitan perkara ini. Yang pertama ialah kaedah pujuk. Ya. Yang kedua, Yang Hormat sebut tentang kalau turun satu model lain akan naik. Maka maknanya tak ada kesan lah. Yang ketiga, Yang Hormat kata kalau turun harga ni akan potong gaji ataupun overtime. Yang keempat, Yang Hormat kata kalau turun harga akan dengan izin cut corners, akan kurangkan kualiti dan lain-lain. Jadi itulah 4 perkara yang disebut oleh umat dalam parlimen. Yang pertama, kaedah pujuk. Ya. Yang kerajaan lakukan ialah mengadakan konsultasi secara keputusan. Ini amalan kerajaan. Selalu mengadakan perbincangan dengan syarikat-syarikat kereta. Dan ini amalan bukan saja terhad kepada sektor kereta, lain juga. Ya. Jadi seperti yang Ahmad Sedia maklum, ada beberapa variable yang menentukan harga kereta. Yang pertama ialah kos pengeluaran, ex factory price. Ada buruhnya, materialnya, ya, bahan-bahan import dari luar negara, itu ex factory price. Itu satu perkara yang menentukan harga kereta. Yang kedua ialah duty excise. Yang tiga ialah duty cukai jualan. Yang keempat ialah margin ataupun kadar keuntungan yang dikenakan oleh syarikat. Jadi harga itu bukan sekadar ditentukan oleh duty excise, ditentukan juga oleh ex factory kos pengeluaran itu. Jadi kalau kita berniaga, Pandan berniaga, umpamanya takkanlah Pandan nak mengenakan subsidi dengan mengenakan harga kurang daripada kos pengeluaran. Jadi ada had untuk kita kurangkan. Itu sebagai penjelasan. Ya. Saya minta penjelasan. Saya setuju dengan apa yang Menteri sebut. Saya pun pernah bertugas sebagai pengurus besar kilang. Cuma saya nak tanya Menteri, selain daripada kereta yang cukainya antara 85 hingga 120% ini, selain daripada arak dan juga rokok, ada lagi ke barang yang cukai yang dikenakan setinggi ini? Apabila cukai satu kali ganda daripada kos kilang, sudah tentulah harga kereta itu melambung. Untuk Menteri memberi gambaran seolah-olah harga kereta itu tinggi bukan kerana cukai adalah tidak tepat. Saya belum habis lagi, Ya Ahmad. Saya belum habis. Itu baru mukadimah ialah. Yang disebut di sini ialah yang disebut di sini ialah betul. Yang fakta itu fakta. Ya, kita tak boleh lari. Fakta itu fakta. Dia tak boleh tipu parlimen yang umat cerdik-cerdik pandai belaka. Ya. Fakta itu fakta. Apa yang benar itu benar, yang tak benar itu tak benar. Itu tertera 65 hingga 100% itu semua mengetahuinya. Saya tidak ada siapa boleh menyembunyinya, lebih-lebih lagi nak membohongi parlimen. Jadi yang disebut itu benar, bukan perkara yang tak benar. Jadi saya nak sebut di sini bahawa yang kita lakukan ialah untuk mengadakan konsultasi ini kerana yang berlaku dalam beberapa syarikat kereta ialah mereka telah berjaya untuk meningkatkan daya pengeluaran. Umpamanya contoh syarikat Pro 2, ya. Sebelum ini kurang cekap, daya pengeluarannya agak rendah. Dibuat perbandingan kos pengeluaran Malaysia dengan beberapa buah negara lain, yang mana DMC ini Daihatsu Motors Corporation, sebuah subsidi syarikat Toyota beroperasi.
mereka maklumkan kerajaan bahawa daya pengeluaran di Malaysia ni lebih rendah. Maka telah dilaksanakan satu konsep nama dojo. Dojo ini disiplinnya, ketepatan masanya, downtime-nya, dan ini telah meningkatkan kecekapan, ini telah meningkatkan daya pengeluaran. Dan pengumuman yang dibuat oleh syarikat untuk mengurangkan harga kereta itu adalah ada kaitan dengan langkah-langkah penjimatan yang telah dilakukan. Jadi saya nak sebut sini, satu komponen kos kereta ini ialah ex factory price. Jadi maknanya bila dalam kes Pro 2 umpamanya, ex factory price yang turun, ini membolehkan syarikat Pro 2 mengumumkan pengumuman harga. Dalam hal ini saya nak maklumkan bahawa kita tidak maksa syarikat-syarikat, ini adalah dasarkan kepada kuasa pasaran dan juga oleh kerana saingan semakin meningkat. Umpamanya bermula 112010 import duty daripada ASEAN telah pun menjadi kosong. Ya, MFN boleh celang duty daripada negara-negara 30%. Kalau beli kereta daripada Amerika ke Europe lain-lain, import duty-nya 30%. Jadi kalau daripada Thailand, harganya ataupun duty-nya kosong. Maka itu ini telah juga menimbulkan saingan. Jadi apa yang berlaku dalam industri kereta hari ini, hasil daripada banyak perbincangan yang kita adakan ialah daya saingan semakin meningkat. Dan ini telah memberi motivasi kepada syarikat-syarikat kereta untuk mengumumkan beberapa pengeluaran harga. Jelasan ya Menteri, saya mewakililah secara tidak rasmi pekerja-pekerja otomotif di Malaysia, membayangkan bahawa kenyataan Menteri tadi adalah tidak adil kepada mereka apabila diberi gambaran. Bersetujukah atau tidak Menteri, gambaran dan penjelasan yang Menteri bagi tadi seolah-olah mengatakan bahawa harga kereta Malaysia mahal kerana pekerja kita tidak cekap sehingga kosnya tinggi. Sedangkan yang menambah harga kereta sampai sekali ganda itu adalah cukai kerajaan. Sebut Lipandan pada awal tadi ada 4 variable menentukan harga kereta. Yang pertama factory price, yang kedua ialah duty excise, yang ketiga ialah cukai jualan, yang keempat ialah margin keuntungan. Jadi tak boleh kita nak kata harga kereta dia tentu satu saja. Benar, ya benar bahawa duty itu ada saya kata 4 komponen. Saya tak menafikannya. Saya tak menafikan 4 komponen, jangan pandang nak cuba elak ya. Jadi itu berkaitan dengan pujuk ya, kita bukan ada 3 yang kata pujuk biar selesai dulu. Selesai dulu. Saya nak selesai dulu. Dulu. Jadi dalam hal ini apa yang dilakukan oleh kerajaan ialah untuk mengadakan konsultasi secara berterusan dan Yang Hormat sudah maklum bahawa bukan kerajaan yang membuat pengumuman. Pengumuman ini dibuat oleh syarikat-syarikat kereta. Jadi ahli-ahli yang berhormat, ini telah kita lakukan. Maka janji Barisan Nasional ialah untuk tempoh 5 tahun 20 hingga 30%. Tapi ini tidak preclude dengan izin, ya, kita tidak menyatakan bahawa kerajaan tidak akan mengkaji duty-duty, ya. Kita tak kata ini sampai bila-bila, sampai kiamat, tak ada ya. Tetapi umpamanya sekiranya kerajaan rasionalisasikan struktur cukai, ya, mungkin cadangan umat boleh dipertimbangkan, ya, mungkin sekiranya ini ada kaitan dengan tax reform yang satu perkara yang begitu komprehensif, termasuklah GST dan lain-lain. Jadi saya nak maklumkan pada Dewan Yang Mulia ini bahawa pada masa ini itulah pendekatan kita, tetapi untuk masa hadapan kita tidak menyatakan bahawa perkara ini tidak berlaku. Bila diadakan satu penyusunan semula cukai dalam negara kita, termasuklah GST dan lain-lain, mungkin ini dapat kita kaji. Itu jawapan pada soalan Menteri. Tak penjelasan Ini ada 5 yang bangun Menteri. Menteri, yang mana Batu? Ya, terima kasih. Batu. Terima kasih. Sila. Yang lain duduk ya. Saya dengar dengan tekun. Saya setuju. Duduk elok-elok lah. Duduk atas kursi elok-elok. Saya setuju yang Menteri Yang Berhormat Jeli. Yang Berhormat, bila saya kata duduk elok-elok, duduk elok-elok. Boleh diri untuk tunggu giliran untuk jawab. Tak boleh, dia seorang je yang boleh berdiri. Tengok peraturan mesyuarat. Saya setuju ada 4 variable dalam penentuan harga. Tapi bila kita bincang di sini, kita harus realistik dan kita hanya sepatutnya letakkan tanggungjawab yang terbesar untuk variable yang kerajaan boleh kontrol.
Kita tak boleh kontrol pasaran dunia. Kita tak mungkin untuk tukar productivity dalam overnight. Tetapi variable yang boleh kita control adalah tax. Regime tax is the first priority of the kerajaan. Sebab kita bincang dengan apa pun, perjanjian free trade agreement, perjanjian apa, kita tidak bincang tentang productivity, kita tidak bincang tentang output dan lain-lain lagi. Kita bincang bagaimana kerajaan untuk merasionalisasikan cukai supaya pengguna ini dapat manfaat daripada dasar kerajaan. Yang kita harus dengar bukan secara absolut berapa persen kereta itu akan turun, tetapi kita ingin dapat komitmen dan agenda kerajaan sama ada kerajaan berniat untuk kurangkan atau hapuskan excise duty ini. Datuk Speaker, bersekali Datuk Speaker dengan minta laluan. Silakan. bersekali Menteri dengan bagi sepatu. sama Datuk minta laluan. Saya jawab dah. Beberapa soalan sekali Jadi lah. Menteri nak jawab saya dulu. saya dah jawab dalam dewan ini soalan berkaitan perkara ini. Berkenaan dengan Dan, Sabah belum? Kementerian sudah menjawab, menyatakan pada masa ini, pada masa hari ini, sekarang, jam 3 petang, 2.55, 8 bulan Julai. Pada masa ini kita tidak bercadang untuk mengurangkan duty excise. Kenapa? Kerana kita belum lagi berjumpa, walaupun cadangan 20%, penggantinya yang boleh, oleh kerana kita perlu memastikan fiskal kerajaan ini mantap, maka kerajaan belum lagi berjumpa satu alternatif pada hari ini, pada masa ini. Tetapi yang saya sebutkan tadi, pada masa depan, ia bukan makna bahawa kita tutup pintu sama sekali. Jika ada kaedah ataupun ada penggantinya melalui transformasi cukai ini, mungkin ini boleh diberi pertimbangan. Menteri. Jadi saya tak kata bahawa kita tidak akan pertimbangkan. Menteri. Jadi itu yang Menteri. saya teruskan. Jamaah Menteri, nak bagi celahan ke tidak? Minta, kuala Dendam jangan. yang bangun. Minta Dia Kuala senampak bagi pulai lah. Apa ada soalan ni? kulai. Soalan bertulis. Ada berbeza sekarang. Menteri. Yang lain Depan, duduk, yang bagi lain laluan, duduk. kuala Bagi kulai. Kuala kat. Ya. Ya, terima kasih Menteri. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya nak tanya, kerana saya rasa Menteri pernah pada bulan Mei buat satu kenyataan, kata bahawa sudah sebanyak 10 model popular di negara ini telah turun, harganya telah turun secara purata 7.3% sejak Oktober tahun yang lepas. Jadi saya di sini nak tanya Menteri, mana 10 itu model popular itu di mana harganya telah turun sebanyak 7.3%? Kerana saya kalau ikut siasatan saya ataupun survey yang kita telah buat, memang tiada harga kereta yang sedang turun, tak cakap 7.3%, tetapi 5% pun tak ada. Yang ada adalah diskaun ataupun diskaun yang ada bagi, tetapi hanya semasa itu promosi. Jadi itu bukan satu penurunan harga secara selama-lamanya. Itu hanyalah adalah satu harga secara promosi sahaja. Jadi di sini saya inginlah mintalah penjelasan daripada Menteri, mana 10 itu jenis kereta yang harganya telah turun sebanyak 7.3%. Terima kasih Menteri. Ya, Kapa. Mulai. Ya. Yang pertamanya, Menteri nak jawab dulu. kenyataan yang dibuat berkaitan dengan penurunan harga kereta ini dibuat oleh syarikat-syarikat. Kerajaan cuma menyamput. Bila dibuat, maka kita buat penjelasan lah. Bukan kerajaan, syarikat yang buat. Yang pertama. Yang keduanya, media juga melaporkan perkara ini. Kadang-kadang dia laporkan muka surat depan apa semua, surat dua, bukan kerajaan, dia buat analisis. Dia berhak untuk buat analisis. Jadi mungkin ada sedikit keliruan. Saya nak maklumkan bahawa turun harga kereta ni ada tiga kaedah. Yang pertama, turun secara kekal, tanpa melibatkan apa-apa lain. Yang keduanya, turun secara kekal juga, tetapi berikutan daripada dia tukar. Dulu dia beli imported components daripada luar, sekarang dia guna local components, iaitu yang kedua. Yang ketiga yang Mak sebut tadi, iaitu promosi hari raya ke. Jadi oleh kerana mungkin dengan izin media treatment itu tak jelas, saya akui bahawa ada masyarakat yang beranggapan bahawa yang dinyatakan itu adalah satu permanent reduction. Jadi tiga kaedah. Yang pertama, memang diturunkan secara kekal. Yang kedua, turun oleh kerana dia ubah. Dulu pakai banyak komponen import, sekarang tempatan. Dan kalau dipakai komponen tempatan, ada kaedah-kaedah untuk membolehkan duty excise dikurangkan.
Yang ketiganya ialah promosi. Jadi yang mak sebut itu promosi. Saya maklumkan yang Insyaallah, turun jelasan. secara kekal ni, Ya, yang tak melibatkan komponen. Kapal dulu. Umpamanya Saga 1.3. Sebenarnya kereta 1.3 ni Penjelasan dulu Menteri. sudah turun ke 5,000 iaitu 12%. Ini permanent reduction ya. Viva 4% sebagai contoh. Nissan Sentra 13%. Itu turun kekal. Yang keduanya turun oleh kerana syarikat-syarikat tertentu telah mengubah. Kalau dulu komponen diimport banyak, tapi sekarang ini digantikan dengan komponen tempatan. Maka dalam pergolakan kita Mazda turun 15,000 ya, 10%, Honda Jazz 5%, Volkswagen Polo 9%. Itu pun penurunan kekal. Jadi yang ketiga, kategori yang mak tadi ialah promosi ya. Jadi saya harap jelas sekarang ni ya. Memang yang saya sebutkan ni model-model tu saya ada dengan saya ni, 7 model ini merupakan penurunan kekal harga kereta. Ya, kapal. Menteri, Ya, kapal. Yang mana satu ni? Kapal. Kuala Langat. Kuala Langat. Kuala Langat. Kuala Langat. Yang lain duduk. Mewakili parlimen yang Ya. paling besar. Kuala Tuan Speaker. Langat. Kuala Langat. Ya. Terima kasih Menteri beri laluan pada Kuala Langat. Melihat daripada hujah yang telah Menteri berikan dan mengatakan bahawa tidak memungkinkan buat waktu ini untuk menurunkan harga kereta. Daripada implikasi yang nak kita lihat daripada cadangan dan juga hasrat yang dibuat oleh Pandan, penyelesaian penurunan harga kereta ini tidak akan membebankan pekerja dan tidak menyalahkan pekerja atas gaji yang mereka terima pada hari ini, yang menampakkan bahawa alasan yang diberikan untuk menurunkan harga kereta yang akan dilunggukkan atas masalah penurunan harga kereta ini. Saya melihat daripada kehusukan yang dibuat oleh Pandan, tidakkah kerajaan berhasrat untuk mengadakan satu dana berjumlahnya dalam 2 bilion untuk mengimbang check and balance, untuk memastikan penurunan cukai ini dapat diberikan dengan sutingan dana ini supaya ia tidak membebankan kumpulan-kumpulan yang lain dalam membentuk penurunan harga kereta ini. Terutama sekali tidak meletakkan beban kesan kepada pekerja yang Menteri kata tadi seolah-olah macam keperluan itu tidak perlu disegerakan. Ya. Mohon penjelasan Menteri. Ya. Kapal ni. Nak bagi kapal. Saya nak tambah Cukup lah, sikit, Datuk Menteri. Cukup. Yang Mama Menteri tak benar kan? Saya nak habis semua ya. Sila. Sila Jadi, dulu kapal. tadi kita timbanglah yang Mak Kuala Langat tadi. Ya. Itu baru pertama Pandan. Yang kedua Pandan sebut di sini dalam parlimen ini, Pandan kata turun harga, betul akui, tetapi Pandan kata harga kereta lain naik. Ini tak betul lah ya. Saya bukan bercakap bagi pihak syarikat kereta, tapi daripada apa yang saya tahu, saya bukan pemilik syarikat kereta, tapi apa yang saya tahu bahawa Pandan dakwaan tadi dia kata saya putar belit ini Boleh yang dia putar belit ni. saya Dia kata dalam parlimen dia Sebab kata Menteri salah turun faham tu, betul Menteri. dia kata, tetapi Duduk Pandan duduk. nanti model lain akan naik. Ni saya sebut, saya quote dia punya lah. Jadi saya nak bagi jaminan di sini bahawa sebenarnya yang saya tahulah, mungkin Pandan tahu, maknanya kalau tadi Proton Saga turun 12%, Viva 4%, kalau mengikut kenyataan Pandan ini turun, dia Pandan mengakui, tapi mungkin model lain naik. Jadi setakat yang saya ketahui lah, kecuali yang umat tahu lain. Menteri. Saya tak tahu ada yang Kalau boleh. dalam model ataupun dalam syarikat yang sama turun ini naik yang lain. Maknanya yang umat menyatakan Menteri bahawa mesti bagi peluang untuk saya terangkan. Kalau boleh itu cakap itu yang betul. bertablik adalah bertablik. Okey. Saya terangkan dulu Menteri. Menteri sama ada salah faham atau buat-buat salah faham. Saya menerangkan apabila kerajaan mengambil pendirian tidak mahu campur tangan dan menyerahkan kepada syarikat-syarikat untuk menurunkan harga, seperti mana yang Menteri sebutkan sekarang. Menteri sebut tadi kerajaan hanya menyampuk. Kerajaan langsung tak ada peranan ini bagi kepada syarikat. Apabila syarikat yang buat keputusan, syarikat perlu mengekalkan margin keuntungan tertentu seperti yang Menteri sendiri sebut tadi. Oleh kerana syarikat-syarikat faham bahawa kerajaan tertekan untuk menurunkan harga kereta, maka bolehlah dia turunkan untuk 2-3 model, tetapi untuk mengekalkan marginnya, kerana itulah tugas syarikat kepada pemegang saham, mengekalkan margin. Dia tak boleh potong margin dia. Dan untuk kita berharap supaya syarikat memotong margin untuk menunaikan janji yang kerajaan buat, itu tak adil kepada syarikat dan juga pekerja-pekerja. Sebab itu saya kata, jangan Menteri tengok sekarang. Menteri tengok setahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, akhirnya harga kereta akan tetap mahal, kecuali lah kalau
duty itu diturunkan. Cuma saya nak mohon penjelasan daripada Menteri. Kenapa susah sangat untuk memperuntukkan 300-400 juta untuk memotong cukai excise, sedangkan kita tengok kali ini ada 12 bilion belanjawan tambahan. Untuk SPR sahaja telah dibelanjakan 465 juta. Kenapa sukar memperuntukkan 300 juta untuk turunkan harga kereta? Kerana kesan berganda ini banyak kepada masyarakat, terutamanya mengurangkan hutang-hutang yang ditanggung oleh keluarga. Ya, ya. Menteri, Sebelum soalan Yang Mamat Ini Menteri jawab, Pandang sila duduk. Yang Mamat Menteri, saya Yang Mamat jawab, Menteri sekejap, ya. Yang Mamat Menteri Saya sekejap. jawab. Sekejap Yang Mamat Menteri. Ni saya nak ingatkan Yang Mamat semasa Yang Mamat Menteri menjawab ni, kita mencelah untuk mendapat penjelasan, bukan kita untuk memberikan ucapan-ucapan atau pandangan-pandangan yang baru. Jadi saya harap dapat kerjasama dari semua wakil-wakil rakyat. Sila Menteri. Saya nak minta Menteri ada lebih penjelasan kurang setengah jam lagi Speaker. Menteri. Ya, Muhammad, Penjelasan. untuk yang bertuah, Ya. saya cuma baca. Ya, Saya minta maaf tak ada dalam parlimen tu. Yang pandan sebut, Ya. nanti modal lain akan naik. ya. Itu saja. Jadi saya bagi penjelasan. Setakat Ya. saya ketahui. Jadi beginilah pandan. Kalau pandan ada fakta, ada modal yang turun, ni ada yang naik. Umpamanya, saya sebut tadi, umpamanya Proton Saga turun. Dalam family Proton kalau ada naik, ataupun Viva pun turun. Kalau ada, bagi tahu saya. Saya pun nak tahu juga. Kerana saya cuma baca yang sebut dalam handset, nanti modal lain akan naik. Itu saya bagi penerangan. Tak lebih daripada itu, jangan berjauh-jauh. SPR lah, yang 12 juta, tak ada kaitan. Ya. Selesai. Yang kedua. Yang ketiga, Pandan sebut, kalau Pandan kata harga kereta turun, dia kata akan potong gaji overtime. Marahlah Kuala Langat ni. Ya. Jadi, ya, ini pun saya tak tahu. Ya. MITI tidak menerima laporan bahawa setelah Proton ke, Pro 2 ke, Nissan ke, Mazda, Honda, Jelasan Volkswagen turunkan harga, kita tidak ada laporan. Sedikit bahawa celahan, gaji sedikit pekerja celahan. turun. Kalau ada, tadi saya kata, Penjelasan. kalau Ini- Pandan ada maklumat menyatakan bahawa turun satu model naik lain, bagi saya. Ini saya nak Yang jawab. keduanya, kalau Pandan kata ada syarikat potong gaji, ya, maka setelah diturunkan harga, maka saya pun nak tahu jugalah. Ya, Okey, Pandang soalan Mamat. saya Dana, tanya Pandan. ya fakta. Ya. Jadi kalau dia Dana, bagi, dana Menteri, tu. Menteri. Pandan bagi. Boleh ujuk, Tak saya apa, bagi tak. penjelasan. Ini Menteri. satu Saya perkara yang peruntukkan- senang, bukan satu perkara yang Menteri, rocket science. saya Ya. akan kumpulkan Dah, dah. maklumat-maklumat. Terima kasih banyak, bagus. Ya, Saya tahu juga. itu insyaAllah Datuk, saya kita sampaikan. jelas. Cuma Menteri kena jawab. Apakah tugas Saya Menteri? jawab dua soalan Nanti tadi. dulu Menteri. Ya, Apakah ni. tugas Selesai. Menteri Selesai. hanya semata-mata Selesai. menunggu orang Ni. komplain? Jangan- Datuk Menteri. Saya jawab cuma Kapal. modal Menteri, Pandan. potong gaji. Menteri Bagi tahu saya dasar macam mana maklumat kesan kepada syarikat pekerja. mana potong gaji, itu aja. Bagi Tak. saya maklumat Pandan syarikat semua mana naik Yang harga. Mamat, Datuk Yang Mamat Menteri duduk, sila buat duduk, dasar sila tahu duduk. kesan kepada Yang ini Mamat, bukan semata Pandan. buat dasar dan tunggu. Yang keempat, Datuk Menteri. yang Datuk keempat, Menteri. yang keempat, Datuk yang Menteri. keempat, Datuk Yang Bertuah. Ya, saya perlukan penjelasan Pandan kat sebut sini. bahawa turun harga, kurangkan Sabarlah. kualiti kereta, cut corners. Ya. Saya ini satu kali yang serius. Ni Yang Mamat Menteri Dan tak saya bagi laluan ini- ni. saya Duduk, Datuk duduk. Menteri, bagi saya Ya. ada dua jawapan Ya. yang berbeza kat sini. Ya, ya. Pagi satu jawapan, petang satu jawapan. Hari Ya. ini pula 4 variables. Ya. Pagi pada 26 hari bulan. Ni. Ini dasar automotive policy lah yang 20 hingga 30%. Tengok kalau kapal, tengok peraturan. Kalau kapal minta, Menteri benarkan. Saya benarkan, saya jemput. Yang Mamat Ni kapal minta untuk. kebenaran ni. Ha. Datuk. Jadi sekarang Memang ni minta Yang Mamat kebenaran Menteri ni. tak benarkan. Ya, Cukup. sila. Isunya Sekarang ni Isunya Yang Mamat senang. Menteri tak benarkan celahan. Sila duduk. yang akhir sekali, Ya. Pandan sebut bahawa turun harga kereta, dia kata netizen cut corners, drop in quality. Itu perkataan yang digunakan. Saya pun nak tahu juga syarikat mana. Kalau benar, maka ini boleh dirujuk kepada Consumer Tribunal ataupun Persatuan Pengguna. Ini satu dakwaan yang cukup berat bagi syarikat. Saya mintalah Pandan bagi bukti dan minta syarikat, saya akan bantu untuk mendapat jawapan daripada Yang Mamat Pandan. Ya, kalau betul ada syarikat-syarikat yang cut corners, ya. Okey, yang terakhir lepas Ni, ni ni, saya nak tanya Menteri. penjelasan. Boleh. Jadi, Boleh yang terakhir Menteri, saya nak tanya Menteri. soalan saja.
Ni menteri nak yang mana satu ni menteri? Last pandan. Menteri boleh minta Okey. laluan. Last. Tak nak. Saya faham kalau menteri minta semua data-data itu boleh. Tapi baik kita bertukar tempat. Saya jadi menteri, Jeli mai duduk kat sini. Yang buat tuduhan, Maknanya bohong lah tu. yang buat tuduhan, yang putar belik ni pandan. Saya minta, kerana saya tak tahu tu, saya minta ni, saya tak tahu. Ni. Saya tidak ada laporan. Tidak ada satu laporan pun yang MITI terima. Di mana syarikat-syarikat kurangkan harga, turunkan gaji kaki tangan. Tidak ada laporan saya terima, kurangkan harga, naik model lain. Tidak ada laporan kita terima, turunkan harga, cut corners. Jadi saya tak ada laporan. Kalau Muhammad ada laporan, saya nak bantu Yang Muhammad ya untuk menyiasat. Saya pun nak bantu ni, Datuk Seri. Menteri, last question. Menteri, Minta okey, minta laluan. Cukup. minta laluan penjelasan. Dia Sabar, yang Muhammad sabar. menteri tak benar kan ni? Sekali, Saya ingat dah jelas. satu. Sekali. Cukup. Sekali lah, Dah jelas. Menteri. 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 Sekali yang sabar. nanti Kepada Sini ada Yang 3 Muhammad menteri tak benar kan? jawapan. ramai ahli Muhammad nak dengar Ya. pasal TPP ni. Okey. Ya, sila Ada teruskan. Yang pertama mengenai PKS, yang kedua harga kereta, Ya. yang tiga mengenai Trans-Pacific Partnership ataupun perjanjian perkongsian perdagangan Trans-Pacific. So terima kasih kepada ahli Muhammad Matampau, Nama Pantai, Kelang, Kuala Langat, Gombak, Kelana Jaya. Antara lain inilah ahli Muhammad 6-7 orang yang bangkitkan tentang TPP. Saya menghargai pandangan-pandangan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat dan saya nak maklumkan di sini bahawa ada pandangan-pandangan Yang Berhormat itu adalah selari dengan pandangan kerajaan. Tidak ada beza dalam beberapa hal, ya. Tidak ada beza pandangan Yang Berhormat, tidak ada beza dengan pandangan kerajaan pada hari ini. Pertama saya nak maklumkan bahawa saya nak cerita Gombak. sikit. Tunggu sekejap. Akan bagi peluang. Yang Muhammad Kita Gombak. buat booking lah. Gombak lepas ni yang pertama. Baru Okey, baru tunggu, baru duduk mula ya. ni Gombak, baru mula tajuk ni. Muhammad Menteri Nah, sebut sila. ada perkara yang kerajaan dengan Pakatan Rakyat seiring. Saya minta Yang Muhammad cerakinkan dan jelaskan yang Tunggulah, mana baru seiring, start yang mana pun. tidak Baru seiring. mula. Baru boleh kita bahas. Ya, insyaAllah. Jangan takut. Jadi, yang pertama, saya ucap terima kasih kepada Pemerintah Ampau. Kerana Pemerintah Ampau menyatakan bahawa parti beliau, Parti Pemerintah Ampau, tidak mempertikaikan TPPA. Ya? Malah menyokong penyertaan Malaysia dalam rundingan-rundingan perdagangan bebas. Maknanya Parti Pakatan Rakyat ataupun dalam, mungkin saya tak tahulah mewakili Pakatan Rakyat ataupun PKR, parti mengikut Pemerintah Ampau menyokong Malaysia terlibat dalam FTA ini. Saya ambil daripada handset lah. Menteri berikan Semuanya penjelasan. Yang Muhammad Matampau membangkitkan beberapa kebimbangan, ya. Dan Menteri, saya ucap terima kasih sekali lagi. Penjelasan Menteri. Yang Ya, pertamanya Menteri baru mula ni, berkaitan Kelang. dengan- Duduk. Saya selesai. Yang Bukan, yang pertamanya pertama pun ialah berkaitan dengan kerahsiaan, ya. Kerahsiaan, ya. Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi seperti yang saya tegaskan dalam dewan ini, dalam mana-mana rundingan, ya, oleh kerana perkara ini masih lagi berjalan, ya, sama ada kita dengan lawyer, dengan klien ke, doktor dengan patient ke, suami isteri ke, mahkamah, harus kita ada kerahsiaan, ya. Jadi dalam rundingan ini, yang pertama kita ada undang-undang negara, yang kedua ada perkara yang kita rasakan tidak wajar kita dedahkan pada masa ini, kerana ini boleh kompromi kedudukan kita. Dalam pada itu, yang kita tak dedahkan ialah full tax, ya. Yang tak dedahkan ialah detail tax itu, tetapi isu-isu dan pilihan kerajaan kita dedahkan kepada pihak-pihak yang kita mengadakan konsultasi. Kita sudah berjumpa dengan ahli-ahli Dewan Rakyat Barisan Nasional. Kita berjumpa dengan beberapa ahli Dewan Rakyat daripada belah sana. Kita berjumpa dengan beberapa NGO termasuklah CAP dan lain-lain yang tidak bersetuju dengan Perdana Malaysia. Mohon laluan. Jadi Ya, ada tiga yang bangun selesai. Menteri. Nak 2 minit. Jadi yang pertama sebutkan Sekejap, 2 di minit. sini bahawa detail teks itu tak boleh kita berikan, tetapi pendirian kita sudah kongsi. Malah saya sudah menulis kepada beberapa pihak, ya. Ada 1-2 lagi belum jawab, ya, tapi ada sudah tulis secara terbuka pendirian kerajaan dan kita jelaskan. Yang pertama, mereka minta supaya jaminan-jaminan, ya, kita bagi tahu apa pendirian kerajaan. Jadi yang rahsia itu
ialah teks secara terperinci. Tetapi pendirian kerajaan ini bukan satu rahsia, dan ahli maklumat yang berdiri ini pun semuanya terlibat dalam beberapa konsultasi yang diadakan oleh MITI. Sila Lemah Bantan. Terima kasih, Lemah Yang Berhormat Bantan. Jeli. Terima kasih. Sila. Atas speaker. Saya